Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam ABC 2.0, ambil peduli bina hubungan cipta kejayaan, salam anak yang baik lagi cerdik, salam 4I, ikhlas, ihsan, itqan dan istiqamah, salam SKTTJ, semarak kesatuan terbilang terbaik, jom bersama SKTTJ, segalanya bermula di sini, Up Negeri, Up Seremban, Up SKTTJ. Yang berusaha Puan Fazmi Abdul Ghaffar, Guru Penolong Kanan Kurikulum, Cikgu Daud Sulaiman, Guru Penolong Kanan Hal Ihwal Murid, Cikgu Fuzi Ahmad, Guru Penolong Kanan Co-Kurikulum, Cikgu Nek Khairunisa Abu Bakar, Guru Penolong Kanan PPKI, YDP PIBG, yang dipertua PIBG, NYDP PIBG, ahli-ahli jawatan kuasa PIBG, barisan ketua-ketua panitia, guru-guru, para ibu bapa penjaga, semua warga SKTTJ, AKP, staff dan anak-anak yang cikgu kasih sekalian. Pada petang ini saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk menyampaikan satu sesi taklimat atau sesi libat urus bagi pihak sekolah urusan SKTTJ bersama dengan ibu bapa penjaga. Saya terpaksa membuat rakaman sesi libat urus ini memandangkan tempoh masa yang amat singkat untuk kita bersua muka, di samping beberapa kekangan-kekangan lain seperti mana yang kita faham dan sedia maklum bahawa sekolah insya-Allah yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razif Jidin pada sesi sidang media yang lalu, yang mana Negeri Sembilan kita telah sedia maklum telah beralih fasa daripada fasa 3 kepada fasa yang keempat, berkuat kuasa pada tarikh 24 September. Jadi oleh kerana itulah kalau ikutkan perancangan, maka Negeri Sembilan berada pada landasan track seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Kanan Pendidikan, iaitu sesi persekolahan pengoperasian pembukaan sekolah akan dibuka bermula pada 4 Oktober nanti. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan para ibu bapa penjaga, bahawa seperti mana dalam slide yang saya sampaikan ini, dalam sesi libat urus Yang Amat Berhormat Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razif Jidin berkaitan dengan pengoperasian pembukaan sekolah. Jadi tuan-tuan boleh rujuk slide ini. Jadi inilah dia slide yang saya nak kena sampaikan kepada para ibu bapa penjaga. Saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan para ibu bapa penjaga fahami betul-betul slide yang saya sampaikan ini, kerana ini melibatkan satu mekanisme yang digunakan oleh pihak pengurusan sekolah SKTTJ. Antara kaedah yang digunakan untuk menyampaikan taklimat ini secara lebih berkesan dengan menggunakan segala ruang medium yang ada, menggunakan peluang yang ada. Jadi saya sampaikan secara rakaman dan tuan-tuan boleh lihat pada slide yang akan saya paparkan bersama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat kepada slide ini, pada slide yang nombor 4 ini, iaitu pembukaan semua sekolah adalah mengikut fasa pelan pemulihan negara. Mana yang disebut di awal tadi, iaitu kita beralih kepada fasa yang keempat. Maka fasa yang keempat ini adalah ada beberapa perkara tertentu, ada yang saya akan sentuh nanti dalam slide seterusnya. Jadi kehadiran murid ditetapkan pada kadar 50% daripada enrollment mengikut penggiliran minggu. Namun ada beberapa kelas yang akan hadir 100% tanpa penggiliran. Penambahbaikan SOP sedia ada. Ini antara ketetapan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan. Jadi tuan-tuan, dalam sidang media Menteri Pendidikan yang lalu pun disebut tentang isu ini. Okey. Jadi ini antara slide yang kelima ni contoh bilangan dalam kelas. Ini contoh bilangan dalam kelas. Ini pun telah diterangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Kanan Pendidikan. Iaitu ini contoh 36 orang murid dibagikan kepada 2 kumpulan A, kumpulan B. Jadi murid yang dipecahkan tadi seramai 18 orang, iaitu PDP bersemuka minggu yang pertama kumpulan A. Ini tuan-tuan kena faham Jadi sekolah akan sediakan jadual penggiliran ini secara lebih terperinci nanti akan dimasukkan dalam grup kelas masing-masing. Jadi saya mengharapkan sangat tuan-tuan dan puan-puan patuh akur kepada jadual penggiliran ini. Jadual penggiliran ini supaya tuan-tuan faham kumpulan anak tuan-tuan dan puan-puan berada dalam kumpulan
mana? Kumpulan A atau kumpulan B? Ini semuanya akan lebih terperinci dalam guru kelas masing-masing nanti. Akan disediakan oleh guru kelas masing-masing. Jadi tuan-tuan akan tahu nanti anak tuan-tuan berada dalam kumpulan mana? Kumpulan A atau kumpulan B? Dan minggu yang akan hadir, berserta dengan jadual nanti, untuk lebih mudah faham. Ini saya bagi secara asas basicnya sahaja lebih dahulu, supaya tuan-tuan dan puan-puan faham. Jadi kalau ikutkan pada asasnya, minggu yang pertama PDP bersemuka kumpulan A, minggu yang kedua kumpulan B, dan itulah seterusnya. PDP bersemuka kumpulan yang pertama pada minggu yang pertama, minggu berikutnya kepada kumpulan yang kedua. Okey, jadi anak tuan-tuan dan puan-puan akan datang dari minggu ke minggu. Minggu pertama bersemuka kumpulan yang pertama, minggu kedua PDPR di rumah. Tetapi dalam proses PDPR ini, anak tuan-tuan dan puan-puan akan dibekalkan dengan topik-topik tertentu lah yang akan dibincangkan oleh guru-guru kelas nanti. Ini akan saya maklumkan dalam slide selanjutnya nanti. Baik tuan-tuan dan puan-puan, itu slide yang kelima. Jadi slide seterusnya, tanpa penggiliran adalah murid-murid yang terlibat, iaitu murid prasekolah dan juga murid PPKI. Murid prasekolah dan murid PPKI tidak terlibat dengan jadual penggiliran. Mereka akan hadir bermula pada 4 Oktober seperti mana biasa, bersemuka tanpa penggiliran. Ini murid-murid PPKI dan murid prasekolah. Okey. Seterusnya, saya pergi kepada fasa yang keempat tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Saya tak nak pergi fasa 1, fasa 2, fasa 3 sebab kita dah bergerak pada fasa yang keempat. Jadi saya terus kepada slide seterusnya, iaitu fasa yang keempat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di situ. Pada fasa yang keempat ini, pada 4 Oktober sama seperti fasa 3. Kalau saya beralih kepada slide fasa 3, iaitu sekolah rendah, murid yang akan hadir, murid prasekolah dan juga murid PPKI. Okey, murid sekolah rendah dan murid PPKI. Kalau fasa 2 tadi, kita tengok kepada fasa 2, sekolah rendah, murid berkebutuhan khas, murid PPKI lah. Jadi, masuk fasa 3, murid pendidikan khas PPKI tetap hadir bersemuka. Masuk fasa 3, kita dah fasa 3, maka murid yang ditambah murid prasekolah. Jadi kita dah berada di fasa keempat. Jadi murid yang akan hadir ke sekolah secara sepenuhnya tidak melalui penggiliran ialah murid seperti yang saya sebutkan tadi, murid prasekolah dan murid PPKI. Jelas kat situ. Jadi 4 Oktober murid yang akan hadir ialah murid prasekolah dan murid PPKI. Pada tarikh kedua minggu berikutnya, iaitu pada 17 Oktober nanti ataupun 18 Oktober. Senang saya sebut 18 Oktober lah sebab kita berada kumpulan sekolah yang akan mula beroperasi pada 4 Oktober dan kedua minggu berikutnya ialah pada 18 Oktober. Jadi pada 18 Oktober, murid yang akan hadir secara penggiliran ialah murid tahap 1, murid tahun 1, 2 dan 3. Okey, pada 18 Oktober. Okey, pada dua minggu berikutnya, iaitu pada 1 November, murid tahap 2 pula yang akan hadir. Tahun 4, 5 dan 6 juga secara penggiliran. Okey, ini slide yang ke-10. Okey, saya skip sebab saya skip ni, saya terpaksa mengejar masa dan untuk meringkaskan lagi video rakaman ini supaya lebih jelas dan faham. Sebab saya tak nak pergi kepada yang lain, itu menyebabkan sekolah menengah dan sebagainya. Jadi saya ulangi lagi sekali, pada 4 Oktober murid prasekolah yang akan hadir bersama murid PPKI. Pada 18 Oktober murid tahap 1, tahun 1, 2 dan 3 secara penggiliran. Dan pada 1 November murid tahap 2, tahun 4, 5 dan 6 hadir juga secara penggiliran. Okey, slide seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, iaitu slide yang ke-13. Okey, sebab kita dah berada fasa yang keempat, jadi kita tak perlulah, saya tak perlu turunkan pada slide yang ke-13 ni. Okey, perubahan fasa sebab kita dah berada pada fasa yang terakhir, di fasa yang keempat. Jadi saya terus kepada slide nombor 14, iaitu pelanjutan sesi persekolahan 2021. Jadi kalau ikutkan kepada sesi persekolahan 2021, anak tuan-tuan dan puan-puan akan bermula pada seperti mana yang saya sebutkan tadi, pada Oktober 2021, iaitu pada 4 Oktober, dan akan terus berada dalam aliran yang sama sehingga Mac 2022. Saya jelaskan di sini. Contoh, anak tuan-tuan berada tahun 1, sekarang ini 2021, dia akan pergi kepada tahun 2022 sehingga bulan Februari 2022 dia kekal di tahun 1 seperti mana sekarang ini.
Okey, untuk peralihan pada aliran seterusnya daripada tahun 1 ke tahun 2, dia akan bermula pada Mac 2022. Begitulah dengan aliran yang lain. Aliran tahun 1, tahun 2, tahun 3 sampailah tahun 6. Sama juga. Okey, baik. Itu berkaitan dengan sesi persekolahan 2021. Baik, saya terus kepada slide seterusnya. Jadi kalau pada slide seterusnya ini, pada slide yang ke-15, status vaksinasi sehingga 13 September 2021, iaitu guru yang di sekolah SKTTJ. Ini yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia lah, secara keseluruhan, guru-guru di Malaysia, iaitu guru AKP dan juga PPS. Jadi di SKTTJ kita alhamdulillah guru AKP dan semua PPS telah lengkap vaksinasi 2 dos 100%. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu bimbang dengan anak tuan-tuan dan puan untuk adik ke sekolah, sebab kita semua warga sekolah SKTTJ bermula daripada barisan pentadbir sekolah, barisan guru, AKP staff, sampaikanlah kepada pekerja sekolah, tukang kebun, sampailah kepada pengusaha kantin, para pekerja pengusaha kantin dan juga pengawal keselamatan, semuanya telah lengkap vaksin 100%. Tidak ada di kalangan staf atau warga kerja SKTTJ yang tidak lengkap vaksin 2 dos. Jadi kita alhamdulillah 100%. Saya nak bagi jaminan kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa SKTTJ telah lengkap, warga SKTTJ semuanya 100% vaksinasi 2 dos. Okey. Baik. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, saya tak perlulah nak terangkan tentang proses vaksinasi sebab kita pergi kepada pengoperasian dan pengurusan sekolah kehadiran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, slide 18 ini, kehadiran murid dihadkan 50% enrollment dalam kelas. Seperti mana di awal tadi saya sebutkan, kehadiran ke kelas secara penggiliran ikut minggu. Okey. Saya nak tekankan di sini tuan-tuan dan puan-puan, anak tuan-tuan dan puan-puan kena faham penambahbaikan SOP. Pemakaian pelitup muka diwajibkan. Jadi anak tuan-tuan dan puan-puan sepanjang berada di sekolah, pemakaian pelitup muka sangat-sangat dititik beratkan. Jadi wajib. Jadi wajib. Kemudian murid bergejala tidak dibenarkan ke sekolah. Jadi mohon tuan-tuan dan puan-puan, anak tuan-tuan yang puan-puan yang masih bergejala di rumah, demam, ada tanda-tanda bergejala COVID-19 seperti mana yang telah diwawarkan, dimaklumkan oleh KKM, setiap hari kita dah faham dengan SOP itu tentang bergejala dan sebagainya, tidak dibenarkan untuk adik ke sekolah. Kalau boleh, tuan-tuan dan puan-puan elakkanlah untuk menghantar anak bergejala ke sekolah. Kemudian memastikan pengudaraan yang baik dalam kelas, ini tanggungjawab cikgu. Saya telah mengadakan taklimat, saya taklimat dengan semua warga sekolah, termasuk AKP dan staf, termasuk dengan semua guru. Jadi kita kena pastikan, kita akan pastikan pengudaraan yang baik dalam kelas, yang mana anak tuan-tuan dan puan-puan dalam kelas yang telah kita di mana yang telah ditaklimatkan oleh Menteri Kanan Pendidikan Dr. Aziz Jidin, iaitu kelas murid-murid kita akan dilibatkan dengan pengudaraan yang paling maksimum. Tidak ada langsir digantung dalam kelas, tingkap sentiasa terbuka, kipas sentiasa dibuka, dalam masa yang sama penjarakan kursi meja dan sebagainya. Sekali seketing permaidani dalam kelas kena dikeluarkan, seketing kena ditanggalkan, langsir kena ditanggalkan. Ini tidak ada dengan tujuan kenapa elemen-elemen ini kena ditanggalkan ataupun ditiadakan dalam kelas, dengan tujuan untuk mendatangkan sistem pengudaraan yang baik di dalam bilik darjah. Okey, bagi mengelakkan penularan ataupun jangkitan itu berlaku. Membuat ujian kendiri COVID-19 sekiranya murid bergejala di sekolah. Dalam masa yang sama, kita peringkat sekolah telah bersedia, guru-guru dalam kelas, saya telah taklimatkan kepada semua guru, termasuk guru bertugas, kita ada jawatan kuasa guru yang bertugas bagi mengendalikan ujian kendiri COVID-19 ini. Sepanjang masa murid pada waktu pagi akan hadir ke sekolah, kemudian dalam waktu rehat nanti juga dia akan ambil suhu untuk kenal pasti supaya mereka sentiasa berada dalam keadaan selamat. Dan kalau mereka bergejala selepas waktu rehat, kita menyediakan ujian kendiri yang mana anak-anak ini akan dikenal pasti untuk mengelakkan daripada bergejala, dan kita tempatkan mereka dalam satu bilik, iaitu bilik isolasi sekiranya mereka bergejala. Dan tuan-tuan akan dihubungi oleh guru bertugas berkenaan, sama ada guru kelas, guru mata pelajaran atau guru bertugas,
melalui unit pendidikan, unit hal ehwal murid sekolah kita, sekolah SKTTJ di bawah Cikgu Daud Sulaiman, untuk menghubungi tuan-tuan dan puan-puan supaya menjemput anak tuan-tuan dan puan-puan yang bergejala ini untuk dapatkan rawatan susulan selepas daripada itu. Baik, kemudian seterusnya kelonggaran peraturan. Murid dibenarkan memakai pakaian sesuai dan kemas serta sopan sekiranya seragam yang ada tidak lagi sesuai untuk dipakai. Tuan-tuan dan puan-puan, fokus utama, objektif utama KPM sekarang ialah untuk kehadiran anak tuan-tuan dan puan-puan setelah lama sekolah ditutup. Anak tuan-tuan dan puan-puan lebih kurang hampir 5 bulan, lebih daripada 5 bulan tidak hadir ke sekolah dalam tempoh yang lama itu. Mereka nak sesuaikan kembali semula ke sekolah. Sebab itulah diberikan kelonggaran peraturan ini, iaitu anak tuan-tuan dan puan-puan hadir kalau pakaian tak lengkap atau tak ada masalah, pakai pakaian bersesuaian, sopan, yang penting sopan dan kemas, walaupun pakai seragam tidak ada dan sebagainya. Jadi pakaian-pakaian yang sopan, kemas untuk hadir ke sekolah. Ini kelonggaran peraturan. Begitu juga dengan anak tuan-tuan dan puan sekiranya berambut panjang. Sebab kita faham dalam keadaan pandemik ini ramai di kalangan ibu bapa tuan-tuan dan puan yang terkesan yang terkesan dengan pandemik ini. Jadi oleh kerana itulah sebabnya mengapa kelonggaran peraturan ini diadakan. Jadi dalam masa sama juga tuan-tuan dan puan, ketidakhadiran murid dengan surat pemakluman ibu bapa tidak dianggap sebagai satu kesalahan disiplin. Kalau anak tuan-tuan dan puan tidak hadir ke sekolah pun dianggap sebagai bukan satu kesalahan. Cuma tuan-tuan dan puan kena maklumkanlah, bagi surat kepada sekolah, kepada guru kelas, kepada sekolah, sebab ketidakhadiran anak tuan-tuan dan puan ke sekolah. Itu saja. Kita tidak akan keluarkan surat amaran pertama, surat amaran kedua, surat amaran ketiga seperti mana sebelum ni kepada anak tuan-tuan dan puan yang tidak hadir ke sekolah. Tidak. Yang penting hantarlah anak ke sekolah. Kalau bergejala tidak dibenarkan hadir ke sekolah. Dan kalau anak tuan-tuan pun tak hadir ke sekolah, beri satu surat kepada sekolah sebagai untuk tujuan rekod kepada sekolah anak tuan-tuan dan puan tidak hadir. Kehadiran tetap juga dicatatkan, cuma kita tidak akan ambil seperti mana sebelum ni lah. Kalau tak hadir, kita keluarkan surat amaran dan sebagainya. Tidak. Jadi itu berkaitan dengan slide nombor 18. Kemudian slide nombor 19, kita sekolah SKTJ telah menetapkan, kita telah memilih model yang keempat, penyuraian murid pelajar secara berperingkat. Itu model yang kita telah tetapkan. Model ini terpakai sejak pada sesi persekolahan bermula pada awal Januari 2021 yang lalu. Jadi oleh kerana itulah kita telah memilih model yang keempat ini. Alhamdulillah, model yang keempat yang kita laksanakan pada bulan Januari yang lalu, pada sesi sekolah bersemuka yang lepas, tidak ada masalah, kita dapat susun dengan baik. Anak tuan-tuan dan puan-puan dapat bergerak dari kelas per kelas untuk proses penyuraian secara berperingkat melalui kelas masing-masing, tahap 1. Begitu juga dengan murid prasekolah, PPKI, kita lepaskan secara berperingkat mengikut masa jadual yang telah ditentukan oleh kelas masing-masing. Semuanya itu akan dimaklumkan secara lebih terperinci nanti dalam grup WhatsApp kelas masing-masing melalui guru kelas masing-masing. Baik, kita pergi pada slide seterusnya, iaitu slide yang ke-20, keselamatan dan kesihatan murid, guru dan warga sekolah. Pelitup muka perlu dipakai pada setiap masa. Pelitup muka berganda digalakkan. Tuan-tuan dan anak perempuan digalakkan memakai pelitup muka yang berganda. Nak pakai yang bertutup, yang ada face, yang ada macam terkini, itu pun digalakkan, tak ada masalah. Kalau tuan-tuan berkemampuan lah, dipersilakan. Kemudian penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, masih seperti mana sebelum ini. Mencuci tangan dengan air dan sabun di dalam bilik, dalam kawasan kelas masing-masing itu, di koridor dalam kelas masing-masing, di tepi luar kelas itu pun kita dah sediakan sinki berserta dengan cuci sabun dan air dari telah telah disediakan. Okey. Kemudian slide seterusnya, keselamatan dan kesihatan murid, guru dan warga sekolah. Okey, ini semua saya telah terangkan kepada semua warga sekolah, termasuk, jadi sekarang saya terangkan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan para ibu bapa penjaga. Sanitasi tangan boleh digunakan jika tiada air dan sabun. Saringan kesihatan dilaksanakan setiap hari. Di pintu masuk ni setiap hari kita laksanakan seperti mana biasa. Kemudian suhu 37.5 darjah Celsius dan bergejala tidak dibenarkan masuk. Jadi tuan-tuan kena, kalau boleh di rumah lah, kena sedia dengan suhu, jaga suhu di rumah. Pastikan tuan-tuan dan puan tidak melebihi suhu 37.5 darjah Celsius. Kalau di rumah dah 37 darjah Celsius tak dibenarkan hadirlah. Sebab nanti kita akan jaga di pintu masuk utama
anak tuan-tuan dan puan-puan akan hadir ke sekolah. Kemudian slide seterusnya, keselamatan dan kesihatan murid, guru dan wali sekolah juga. Kawasan sekolah sentiasa bersih dan selamat untuk digunakan. Kita dah bersiap sedia bermula daripada tarikh 17 September yang lalu, apabila pekerja sekolah telah bersiap sedia dengan membersihkan kawasan sekolah, melalui syarikat pembersihan yang telah dilantik untuk membersihkan kawasan sekolah dan pastikan kawasan sekolah selamat, dan kita telah mengarahkan pekerja sekolah untuk sanitasi kelas masing-masing. Dan begitu juga apabila sesi pembelajaran anak tuan-tuan dan puan-puan selesai, kita pun telah arahkan pekerja melalui syarikat pembersihan sekolah untuk sanitasi kelas masing-masing selepas selesai digunakan. Itu antara tahap keselamatan yang telah kita tingkatkan, seperti mana sebelum inilah, seperti mana tahun Januari 2021 yang lepas, tahun lepas pun juga begitu, di hujung akhir 2020 kita laksanakan. Okey. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, pengurusan prasarana. Jadi pintu dan tingkap adalah sentiasa dibuka. Kita akan pastikan pintu dan tingkap sentiasa dibuka, langsir tidak menghalang aliran udara, penggunaan kipas digalakkan untuk tujuan pengaliran udara. Kemudian penyaman udara boleh digunakan termasuk di bilik-bilik khas yang digunakan, bilik-bilik khas seperti pusat sumber sekolah, seperti makmal sains, bilik-bilik khas yang lain yang ada mempunyai penghawa dingin. Kita akan tetapkan dengan mengekalkan suhu 23 hingga 26 darjah Celsius. Tidak boleh 16 darjah Celsius, 17, 18 darjah Celsius. Mesti dia telah ditetapkan 23 hingga 26 darjah Celsius bagi mengekalkan pengaliran pengudaraan yang selamat untuk anak tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian penggunaan penapis udara mudah alih juga digalakkan untuk digunakan. Ini di bawah tanggungjawab pengurusan sekolah lah. Jadi itu antara perkara-perkara yang saya nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan. Kemudian dalam masa yang sama juga, kekerapan penggunaan bilik-bilik khas tujuan PDP dibenarkan pada tahap minimum. Kita benarkan, tapi kita tengok pada keperluan lah, pada tahap yang paling minimum. Kemudian memastikan permaidani, tikar dan seketing meja tidak digunakan. Ini kita dah ambil tindakan melalui guru kelas masing-masing. Seketing, tikar, permaidani yang ada dalam kelas tidak digunakan. Seperti saya sebutkan tadi lah, bagi mengawal pengudaraan yang baik dalam bilik darjah. Tandakan penjarakan fizikal di lokasi bersesuaian dengan kawasan sekolah. Ini kita telah laksanakan, seperti mana tahun-tahun sebelum ini juga lah yang telah kita laksanakan awal Januari yang lepas pun begitu. Penandaan penjarakan fizikal dan sebagainya di semua tempat-tempat kawasan utama di dalam kawasan sekolah. Okey. Kemudian penutupan sekolah adalah berdasarkan nasihat dan arahan PKD bagi kes positif. Sekiranya berlaku kes tuan-tuan dan puan-puan, kita akan segera bertindak dan pihak sekolah akan berurusan dengan PKD, Pusat Kesihatan Daerah. Kita akan berurusan dengan PKD, Pusat Kesihatan Daerah, dan Pusat Kesihatan Daerah yang akan menentukan pengoperasian sekolah itu beroperasi ataupun ditutup sepenuhnya. Itu pun bergantung kepada atas nasihat PKD. Kalau sebelum ini ada kes sekolah dan bilik darjah sahaja yang ditutup, kelas-kelas lain, aliran lain, kelas-kelas lain masih berjalan seperti biasa. Ada kes yang sekolah ditutup, bergantung kepada nasihat oleh PKD. Jadi kita akan berurusan terus dengan PKD, bukan PPD. PKD akan sampaikan nasihat tersebut kalau perlu ditutup kepada PPD dan juga pihak sekolah untuk mengambil langkah selanjutnya berkaitan dengan kes-kes yang melibatkan kes positif di sekolah. Okey. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ujian kendiri COVID-19 murid sekolah. Ujian kendiri COVID-19 kepada murid pelajar dilaksanakan hanya kepada murid yang bergejala semasa berada di sekolah. Sebab itu saya sebut tadi, selepas waktu rehat kita akan ambil suhu. Kalau bergejala, kita akan ambil tindakan segera. Dan kita ada dibekalkan dengan ujian kendiri COVID-19 oleh pihak PPD, melalui unit HEM di sekolah. Semua kita dah bersiap sedia. Okey. Kemudian pihak sekolah akan melupuskan kit ujian kendiri yang telah digunakan untuk garis panduan pengurusan penggunaan kit ujian kendiri COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pihak KKM. Kita dibekalkan kit ujian kendiri itu, bila telah laksanakan, kit ujian itu akan dilupuskan dengan tata cara seperti mana garis panduan telah ditetapkan lah. Ini di bawah tanggungjawab unit HEM, dan juga guru-guru telah diberikan taklimat berkaitan dengan penggunaan kit ujian ini untuk dilupuskan sekiranya berlaku gejala yang melibatkan murid, yang melibatkan anak tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian slide seterusnya saya pergi kepada slide seterusnya, iaitu slide nombor 31 tuan-tuan dan puan-puan. Okey, slide nombor 30, slide nombor 30 iaitu ujian kendiri COVID-19. Slide yang sebelum tu tadi, slide nombor
9-28 itu tadi melibatkan murid asrama. Jadi saya terus kepada slide seterusnya yang melibatkan anak tuan-tuan dan puan-puan. Tidakkan sesudah selepas ujian itu dilaksanakan, keputusan positif apa yang kita ambil, kita menempatkan murid di dalam bilik isolasi. Kita tempatkan murid-murid di dalam bilik isolasi, memaklumkan kepada PKD seperti mana saya sebutkan tadi, memaklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa penjaga, bapa penjaga tuan-tuan dan puan-puan perlu menghantar anak yang positif ni ke fasiliti kesihatan yang berhampiran bagi penilaian kesihatan anak tuan-tuan dan puan-puan. Okey, murid pelajar yang telah tamat tempoh kuarantin dan disahkan bebas dari jangkitan boleh hadir ke sekolah. Ini kalau telah disahkan anak tuan-tuan dan puan-puan positif, telah bebas daripada proses kuarantin dan sebagainya, bebas daripada jangkitan, barulah dibenarkan hadir ke sekolah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Slide seterusnya iaitu slide nombor 31, tindakan susulan selepas ujian dilaksanakan. Keputusan negatif memaklumkan kepada ibu penjaga untuk menjemput anak tuan-tuan dan puan-puan pulang ke rumah jika bergejala. Keputusan invalid mengulangi ujian saringan daripada awal. Ini secara untuk lebih pahaman kepada tuan dan puan-puan dah. Keputusan ujian negatif dan juga keputusan invalid. Kemudian operasi kantin, semua pekerja kantin perlu mendapat vaksin lengkap. Alhamdulillah sekolah kita SKTJ kita laksanakan proses vaksin kepada semua pekerja kantin 100% telah lengkap vaksin, mematuhi SOP yang telah ditetapkan, dan anak tuan-tuan dan puan-puan masih kekal makan dan minum dalam bilik darjah semasa PDP dengan di bawah pemantauan dan sediaan oleh guru. Murid atau pelajar dalam kelas yang menggunakan pinjaman udara bilik-bilik khas utamanya perlu makan di ruang terbuka dengan sediaan guru juga. Sama seperti pada sebelum inilah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, seterusnya saya pergi kepada slide seterusnya iaitu dengan slide nombor 35, garis panduan pengurusan dan pengorganisan sekolah. Saya ulang lagi supaya tuan-tuan lebih jelas dan faham, supaya tuan-tuan lebih faham dan jelas pengukuhan kepada tuan-tuan dan puan-puan, supaya kefahaman tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan garis panduan untuk pembukaan pengorganisan sekolah ini jelas kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita di sekolah untuk slide 36 ini, kita telah menjalankan vaksinasi, ujian kit kendiri seperti yang saya sebutkan tadi, keselamatan batu sekolah. Jadi untuk ujian kit kendiri ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat kepada slide nombor 37. Ujian kendiri COVID-19 saya tak sebutlah sebab yang itu berkaitan dengan guru dan AKP. Kemudian murid pelajar asrama, saya fokus kepada murid pelajar harian iaitu anak tuan-tuan dan puan-puan. Ujian kendiri COVID-19 kepada pelajar harian dilaksanakan hanya kepada murid pelajar berjaya semasa di sekolah. Ujian ini kita laksanakan kepada murid berjaya sahaja dan merumpuskan kit ujian COVID-19 yang telah digunakan untuk garis panduan yang telah ditetapkan. Okey, baik. Slide seterusnya, slide nombor 38, murid pelajar anak tuan-tuan dan puan-puan sekiranya bergejala akan diasingkan dalam bilik isolasi, kemudian akan menjalani ujian kendiri yang telah disediakan oleh sekolah. Sekiranya positif, menghubungi ibu bapa penjaga dan PKD bagi tindakan seterusnya. Seperti yang saya sebutkan tadi lah. Okey. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang telah dihubungi, tuan-tuan dan puan-puan membawa murid anak tuan-tuan dan puan-puan pulang. Kalau negatif lah, kalau positif kena hubungi PKD, pusat rawatan kesihatan yang berhampiran. Kalau negatif, bergejala dibenar untuk bawa pulang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bisa sedialah, kena sentiasa alert, cakna dengan maklumat yang akan disampaikan oleh pihak sekolah melalui guru kelas masing-masing sekiranya dihubungi berkaitan dengan anak-anak tuan-tuan yang bergejala. Kemudian seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ini bagi guru tak perlu saya sebut sebab ini melibatkan guru dan PKP. Kemudian pelaksanaan ujian kendiri kepada murid asrama tidak terlibat murid asrama. Slide seterusnya iaitu keselamatan nombor 40, keselamatan dan kesihatan murid, guru dan warga sekolah. Ini pelitup muka dipakai seperti mana disebut tadi, saya ulangkan lagi sekali supaya lebih jelas dan faham. Pelitup muka, penjarakan fizikal, mencuci tangan, air dan sabun, sanitasi tangan yang digunakan, saringan kesihatan, suhu 37.5 darjah Celsius bergejala tidak digunakan masuk. Ini saya disebutkan tadi. Cuma saya nak tekankan pada slide nombor 40 ini ialah susun atur kelas. Susun atur kelas itu dari tuan-tuan dan puan-puan. Kalau boleh lihat kepada slide itu, iaitu anak tuan-tuan dan puan-puan akan disusun atur mengikut kumpulan seperti yang saya sebut awal tadi, 50% kapasiti dalam kelas. Jadi dari kumpulan masing-masing, kumpulan yang pertama yang akan hadir, situlah kedudukan dia, selang-seli dengan penjarakan 1 meter. Okey, baik. Kemudian kat situ juga disebut memastikan pendaraan yang baik dalam kelas. Ini saya sebutkan tadi, sama seperti mana tadilah, telah disebutkan.
Kemudian saya nak highlightkan kepada PJPK dibenarkan. Ini tuan-tuan dan puan-puan yang hadir hadir waktu PJ jadual, ikut jadual kelas masing-masing nanti. PJPK dibenarkan murid pelajar berpakaian sukan dari rumah. Aktiviti koko tidak dibenarkan. Murid pelajar berpakaian sukan dari rumah. Jadi anak tuan-tuan dan puan ikut jadual waktu yang telah disediakan oleh guru kelas masing-masing nanti. Kalau tengok waktu PJ tu hari PJ dibenarkan pakai sukan dari rumah. Okey, dari rumah tuan-tuan dan puan, tak ada masalah. Okey, dari rumah Okey tuan-tuan dan puan. Okey, saya pergi kepada slide seterusnya, iaitu slide nombor 43, pengoperasian penghadiran murid secara penggiliran. Ini tuan-tuan kena faham betul penggiliran ini, sebab ini sangat ditekankan supaya tuan-tuan dan puan faham secara jelas tentang jadual penggiliran ini. Iaitu pada slide nombor 43 ini, minggu pertama PDP di sekolah, kumpulan A. Minggu kedua, kumpulan B. Minggu pertama PDP di sekolah oleh kumpulan A, kumpulan B PDPR secara sendiri. PDPR secara sendiri. Ini akan ditentukan oleh guru-guru yang akan kita tetapkan nantilah. Kat sekolah akan susun guru yang PDPR dan guru yang PDP secara semuka di sekolah. Kemudian ini contoh slide nombor 44. Bagaimana tingkatan 5 Jupiter sebagai contoh, 42 orang murid, 21 orang murid kumpulan A, 21 orang murid kumpulan B. Sama macam slide nombor 43 tadi. Okey. Ini dia slide nombor 45 berkaitan dengan penggiliran. Tengok yang tengah-tengah tuan-tuan dan puan, tengok tengah-tengah tu. Ini saya nak tekankan penggiliran minggu 1, minggu 2 PDP di sekolah. Okey, PDP di sekolah. PDP di sekolah ada masalah lah sebab dia bersemuka dengan cikgu, guru mata pelajaran atau guru kelas masing-masing. Cuma PDPR ni, PDPR di rumah secara sendiri, mereka akan diberikan latihan, tugasan, pengukuhan dan pengayaan oleh guru-guru mata pelajaran atau guru masing-masing. Okey, untuk persediaan minggu berikutnya. Jadi topik yang dibincangkan pada minggu yang pertama sama, akan dibawa dalam kumpulan PDPR yang akan secara sendiri di rumah nanti dibekalkan oleh guru PDPR di rumah. Jadi bila dia datang pada minggu berikutnya, kumpulan yang pertama yang belajar pada minggu pertama sama juga kumpulan yang kedua yang akan belajar topik seperti mana minggu pertama oleh kumpulan pertama tadi. Itulah bergilir seterusnya minggu-minggu berikutnya. Ini semuanya akan diterangkan secara terperinci oleh guru mata pelajaran atau guru kelas masing-masing nanti dalam grup kelas masing-masing. Okey, saya beritahu yang asas sahaja untuk kefahaman tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya slide 46 inilah antara contoh minggu yang telah ditetapkan kumpulan A, kumpulan B. Apa topik ini? Contoh saja, contoh topik yang telah diberi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Contoh latihan, tugasan diberi, dia akan bergilir. Ini kita dah tetapkan dalam melalui panitia mata pelajaran masing-masing. Jadi tuan-tuan boleh berhubung dengan guru kelas masing, guru mata pelajaran anak tuan-tuan dan puan-puan untuk berkaitan dengan topik ini. Tuan-tuan dan puan jangan bimbang. InsyaAllah pihak pengurusan sekolah di bawah panitia masing-masing telah diberikan taklimat secara lebih khusus tentang ini untuk memilih topik-topik yang lebih ringan dan lebih memudahkan supaya anak tuan-tuan dan puan-puan tidak terbeban dengan latihan dan tugasan. Fokus utama KPS seperti yang saya sebutkan di awal tadi ialah kehadiran anak tuan-tuan dan puan-puan datang ke sekolah. Itu fokus utama. Kehadiran datang ke sekolah setelah lama meninggalkan sekolah dan tempoh beberapa bulan. Jadi nak hadir ke sekolah perlukan masa, perlukan kesesuaian dengan keadaan iklim sekeliling anak tuan-tuan dan puan-puan, kerana mereka masih usia yang masih kecil lagi. Sebab itulah perlu sentiasa diberi bimbingan, perlukan sentiasa diberi dorongan, diberikan sokongan bagi membiasakan keadaan lama yang telah mereka tinggalkan. Itu tujuan utama. Kehadiran itu sangat penting. Jadi tentang topik tajuk pembincangan mata pelajaran ini kita letakkan kepada isu yang kedua. Utama kita ialah kehadiran anak tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, saya pergi kepada slide seterusnya, iaitu slide nombor 48. Ini tanggungjawab murid, tanggungjawab ibu bapa jaga. Ini yang saya nak tekankan. Tanggungjawab murid hadir bergilir-gilir secara mingguan dan ikut jadual waktu yang telah disediakan. Mendapatkan bahan tugasan dan penjelasan daripada guru. Sentiasa berkomunikasi dengan guru. Yang bersemuka pun begitu. PDPR di rumah pun sentiasalah berhubung dengan guru. Merancang masa belajar untuk menyelesaikan tugasan diberikan oleh guru. Seperti yang disebutkan tadi, kumpulan yang pertama yang akan bersemuka, kumpulan yang kedua ni kena sentiasa mengikuti apa segala info-info yang disampaikan oleh guru-guru, maklumat-maklumat disampaikan dalam grup kelas masing-masing
melalui grup WhatsApp dan sebagainya, grup Telegram dan sebagainya, apapun media yang cikgu gunakan, sentiasalah berhubung. Cikgu akan sentiasa memberikan bimbingan. Okey, menyelesaikan tugasan diberikan oleh guru. Cikgu berikan tugasan, anak tuan-tuan dan puan kena buat, supaya tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Membuat persediaan untuk sesi PDP di sekolah pada minggu berikutnya. Ini akan dibimbing, dibantu oleh guru-guru. Tuan-tuan jangan risau orang. Cuma tuan-tuan kena sentiasa bantulah di rumah. Ini bagi murid-murid yang PDPR ni. Bila bersemuka tak ada masalah, dia bawa buku. Tapi itulah dia. Bila dah minggu pertama dia hadir, minggu yang kedua, kumpulan yang kedua yang PDPR ini akan datang pada minggu berikutnya, dia akan pergi kelas selanjutnya. Sampailah kepada sesi persekolahan berakhir pada 2021 nanti, pada bulan Februari 2022 insya-Allah. Kemudian tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan. Ini tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan lah. Saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan memastikan anak-anak jagaan hadir ke sekolah untuk jadual penggiliran yang disediakan kat sekolah. Kita akan sediakan jadual. Jadi tuan-tuan kena alert dengan jadual penggiliran. Kena ambil cakna, kena ambil tahu, ikut seperti mana jadual penggiliran itu. Sebab saya bimbang khawatir tuan-tuan dah tak ikut, bila tak ikut kita tidak akan dapat objektif ataupun tujuan utama 50% kehadiran murid. 50% tetap dilaksanakan. Kalau tuan-tuan tak ikut jadual tu, dia tidak akan jadi 50%. Lebih daripada 50% lah. Sedangkan tujuan KPM adalah untuk 50% kehadiran sahaja. Sebab nak jaga keselamatan anak tuan-tuan dan puan supaya tidak berlaku penularan jangkitan. Jadi kita sama-sama bantu. Tuan-tuan sama-sama bantu pihak sekolah menyediakan prasarana, menyediakan segala keperluan-keperluan asas, segala keperluan-keperluan untuk menjaga keselamatan tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan kena ikut jadual penggiliran kalau ada dalam sekolah. Itu sahaja. Kena ikut tuan-tuan. Jangan tak ikut. Saya faham tu tuan-tuan. Ini kena saya berharapkan sangat-sangatlah kerjasama daripada tuan-tuan dan puan. Kena ikut jadual penggiliran tu. Memastikan anak-anak jaga melaksanakan tugas aktiviti PDPR secara sendiri yang disediakan oleh guru. Bila dah anak tuan-tuan dan puan tidak ada ke sekolah sebab PDPR, jadi kan anak tuan-tuan dan puan yang berada di rumah kena pastikanlah anak tuan-tuan yang telah disediakan bahan oleh guru-guru dan sebagainya untuk melaksanakan tugasan yang telah diberi. Okey, membantu anak-anak jagaan mendapat maklumat berkaitan sesi PDPR. Ini tuan-tuan kena bantu anak-anak mendapat maklumat berkaitan sesi PDPR. Kemudian berkomunikasi dengan guru dan semasa-semasa untuk mendapatkan maklumat pembelajaran anak tuan-tuan dan puan. Menyokong pembelajaran anak tuan-tuan dan puan dengan memberi bimbingan dan motivasi dan memberi kerjasama yang berterusan terhadap aktiviti yang dilaksanakan pihak sekolah. Inilah harapan kita. Jadi tuan-tuan dan puan, saya mengharapkan sangat-sangat tuan-tuan dan puan, kita sama-sama bekerjasama, berkomunikasi dengan baik, berkomunikasi dengan berkesan, supaya segala matlamat yang kita rancangkan ini akan dapat kita laksanakan dengan lebih baik dan lebih berkesan. Jadi slide nombor 49 yang terakhir, KPM komited melakukan yang terbaik demi kemenjadian anak tuan-tuan dan puan-puan dalam pembelajaran mereka, supaya mereka dapat mengikuti sesi pembelajaran secara berkesan bagi menjadikan kejayaan mereka, kecemerlangan mereka dalam pendidikan. Itu matlamat utama KPM. Jadi saya mengharapkan dengan berakhirnya slide yang saya sampaikan ini, tuan-tuan dan puan jelas dan faham. Saya mengalu-alukan segala soalan tuan-tuan dan puan melalui sesi libat urus taklimat yang saya rakamkan ini. Jadi saya mengharapkan tuan-tuan dan puan selepas daripada ini boleh kemukakan sebarang soalan kepada saya seterusnya, kepada pihak perusahaan tinggi sekolah, melalui guru kelas masing-masing pun boleh, tak ada masalah. Kita mengadukan sebarang isu, sebarang masalah, sebarang persoalan, sebarang pertanyaan, kita akan jawab seberapa boleh yang baik, seberapa yang baiklah bagi melancarkan pengoperasian urusan pembukaan sekolah pada 4 Oktober nanti. Tuan-tuan dan puan-puan jangan malu dan segan untuk bertanya. Boleh PM saya, melalui telefon saya, seperti mana melalui PIBG pun boleh, tak ada masalah. Bagi PIBG akan sedia juga membantu. Boleh kemukakan sebarang soalan juga kepada guru-guru kelas, guru mata pelajaran melalui grup Telegram atau grup WhatsApp kumpulan kelas masing-masing. Sila kemukakan sebarang pertanyaan. Sebarang pertanyaan kita insya-Allah akan cuba menjawab dengan sebaik mungkin demi melancarkan pengoperasian pembukaan sekolah pada tahun 2021 pada bermula 4 Oktober sehinggalah selesai sesi bersemuka sepenuhnya pada penghujung Oktober nanti, awal November, 1 November nanti berjalan dengan baik, dengan lancar. Sama-sama kita berdoakan mudahan dengan pembukaan pengoperasian semula sekolah ini, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan belajar dalam keadaan selamat di bawah lembaga perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merancang, kita berusaha untuk melakukan yang terbaik demi kemenjadian anak tuan-tuan dan puan-puan. Selebihnya
kita berdoa, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita semua anak tuan-tuan dan puan-puan dan semua warga kerja sekolah SKTTJ, termasuk tuan-tuan dan puan-puan, kita semua sekali akan sentiasa di bawah lembayu perlindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, terhindar daripada segala bentuk penyakit, terutama khusus COVID-19 yang masih belum berakhir ini, untuk kita sama-sama dapat menjalani kehidupan seperti mana biasa, kerana itu lebih utama, lebih penting dalam kita menghadapi situasi yang cukup mencabar ini. Segalanya kita serah, bertawakal, berserah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan segala apa yang saya sampaikan itu sekiranya ada sebarang kelemahan adalah daripada kesilapan, kelemahan daripada diri saya sendiri, saya mohon ampun dan maaf. Sekiranya ada keterlanjuran kata dan sebagainya, itu sahaja yang sempat saya sampaikan sebagai rakaman kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita dengan lebih baik, dengan lebih berkesan, sebagai menghadapi segala situasi yang cukup mencabar ini demi kecemerlangan anak-anak kita bersama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera.